Baik, untuk video kali ini kita akan explain tentang subtopik yang seterusnya dalam chapter 3, iaitu subtopik 3.3 Differentiation of Logarithm Function and Exponential Function. So logarithm function dengan exponential function, kalau kita lihat namanya ni, kita dah pernah jumpa dia sekali dalam chapter 1. Kita dah pernah lukis gambar ajar dia, dan juga kita dah pandai cari dia punya domain dan juga range. Okey, selain daripada selain tu, anda juga pernah tengok perkataan ni sewaktu algebra dan juga waktu kita belajar di sekolah menengah. Okey. So first kita pergi kepada logarithm function dulu. Okey, tengok kat bawah ni. Untuk logarithm function kita namakan sebagai teorem 3.7. So sebelum ni kita dah tengok teorem 3.1 sampai teorem 3.6. Okey, anda boleh lihat video sebelum ni. So sekarang kita proceed kepada teorem 3.7 untuk log. So log ni kalau diberi pada kita sesuatu fungsi seperti yang dituliskan di sini, jika y sama dengan log base-nya dituliskan sebagai b. Okey, kalau kita dapat soalan b tu ada nombor lah. Y equal to log bx. Okey, let b and x is positive integer. Then, okay, b dengan x kena positive integer. Kalau tak, kita tak boleh kira dia sebagai log. Kemudian, kalau kita differentiatekan fungsi yang ada log, apa yang akan berlaku adalah y macam biasa dia akan ubah jadi dy per dx, sebab dia punya dependent variable y dan independent variable adalah x. So perubahan yang akan berlaku adalah di bahagian kanan ni. Cuba anda lihat asalnya soalannya adalah log bx, dia akan berubah menjadi 1 per x. Okey, 1 per x log b. Log b sama, log b maintain, ni log b, sini pun log b. Tapi yang x tadi ni, dia tak jadi x tapi dia berubah menjadi e. Apa maksud e? E itu adalah eksponen. Okey. So ada kaitan lah ni, sebab itu diletakkan dalam satu subtopik. Okey, dy per dx equal to 1 over x log b e. Okey, so contoh kalau dia beri pada kita soalan y sama dengan 2 log 7x. Okey, so dia punya dy per dx ni, ataupun boleh tulis y prime nya adalah sama dengan, okey, 2 ni adalah constant, jadi 2 yang kat depan tu salin je. Okey, log 7x kalau dia differentiate dia akan jadi, okey, tengok balik formula, 1 per x log 7 salin kan. Log 7 tadi dah kata dia sama, log base tadi sama, tapi x diubah sebagai e. Okey, so mudahkanlah, dia akan jadi 2 per x log 7 e. Macam gitu. Okey, alright. Kemudian dekat bawah ni kita ada natural logarithm function. Okey, teorem 3.8. Natural logarithm function ni adalah bila ada natural, maknanya dia tak jadi sebutan log lagi, dah tak jadi log tapi dia jadi ln. Okey, iaitu daripada teorem atas ni, teorem 3.7 yang di atas ni, apabila b nya, base yang diberi dalam soalan tu adalah sama dengan e. Sebab apa? Log ni kalau base nya e, dia akan jadi ln. Okey, so kat sini belakangnya apa-apa fungsi lah x, so dia akan jadi ln x. So daripada teorem, apabila b equal to e memberikan y equal to ln x, so let x is positive integer, x kena positive integer, maka kalau kita nak differentiatekan ln, okey, differentiatekan ln, dia akan jadi 1 per dy per dx, y jadi dy per dx, ln x ni dia jadi 1 per x sahaja. Okey, macam gitu.
Okey, kena ingat 2 ni sebab apa tu, takut kita keliru nak gunakan formulanya, mana yang salin, mana yang hilang terus perkataan learn. Okey. Okey, sebelah kanan dalam teorem ni kita ada readme, yang mana readme ni sama macam dekat dekat subtopik 3.1, yang mana kita ada tambahan info. Okey, kalau kita nak gunakan, kita diberikan soalan yang memerlukan konsep log tetapi sedikit berbeza di bahagian independent variable. Okey, contoh readme yang pertama, dia ada 2 readme di sini. If y equal to log b u, let b is positive integer, sama macam sebelah, and u is differentiable. U differentiable. Okey, contoh kita bagi satu contoh. Y sama dengan log 3 2x tambah 5. Okey, macam ni contohnya. Okey, base-nya adalah 3 dan 2x tambah 5 ni, okey, kalau tengok yang tadi ni semata-mata x sahaja. Selepas base terus x. Single x. Tak ada nombor 2, tak ada tambah 5, tak ada tolak ke, tak ada kuasa ke, tak ada. Tapi untuk soalan yang ada readme ni, log 3, base ni adalah 3, tetapi selepas dia base 3, dia punya fungsi itu dalam bentuk yang berbeza. X-nya ada perkali dan ada tambah constant. Bermaksud yang dalam bracket ni disetkan sebagai U. Okey. So, kalau yang ni kita setkan sebagai U, maka kita boleh differentiatekan dia dengan cara yang mudah, iaitu yang bawah ni dia punya solution dia. Okey, y akan jadi dy per dx. Kalau tak nak tulis ni, tulis y prime equal to 1 over u. Okey, so u kita adalah 2x tambah 5. So, salin 1 per u tadi. Log b e. Okey, log b sama macam soalan asal. Okey, tengok dia pun sama dengan konsep asal. Tambahkan e di belakang, sama juga tambahkan e di belakang. Tapi hujung sekali kita kena darabkan dengan hasil differentiation yang di dalam bracket tu. Okey, contoh kita jawab soalan ni. Differentiate y, dia kata. So, y prime equal to. Okey, dia kata jadikan 1 per u. So, dia akan jadi 1 per 2x tambah 5 log B. Log B kita adalah log 3 E. Kemudian dia kata dia darabkan dengan du per dx. Okey, ini tadi adalah u kita. U ni kalau kita differentiate kita dapat 2. So, kita boleh kemaskan kita punya jawapan lah. Dia boleh jadi 2 per 2x tambah 5 log 3 E. Macam gitu contohnya. Okey, 1 per u log b eksponen didarabkan dengan du per dx. Okey. Okey, kemudian readme yang kedua, ni readme yang pertama, ni readme yang kedua. Okey, daripada yang atas ni kita boleh ubah kalau base ni jadi e. So, dia akan jadi y ln u. Okey, yang mana u tu juga differentiable. U tu boleh differentiate. So, kita differentiate dia menjadi y prime equal to 1 over u. Dia sama macam sebelah ni, tapi sini 1 over x sahaja. Sini akan jadi 1 over u didarabkan dengan du per dx. Okey. So, contoh satu. Kalau soalannya y sama dengan ln 3x kuasa 2. Okey. So, yang dalam bracket ni adalah u. Kalau kita differentiatekan dia, dia akan jadi 1 per u darab du per dx. Ini kalau differentiate dia akan jadi 6x. So, kita mansuh lah.
So 6 dengan 3 akan jadi 2. X ke atas 1 ni dengan bawah ni akan masuk jadi macam ni. Okey, macam tu. Okey, sekarang kita tengok contoh example I. Find derivative of the following function. Bila ditanya find derivative tu maksudnya cari y prime, okey, y prime atau dy per dx lah. Okey, soalan A, y equal to x ln 10, x tambah x ln 7. Okey, so soalan ni sebenarnya sedikit mengelirukan. Sebab apa? Soalan ni okey, kita tengok x yang di depan ni adalah linear. Log 10 3, log 10 3 adalah constant. Kenapa saya kata constant? Sebab dalam sebutan log ni dia tak ada variable x. Maknanya kita boleh dapatkan dia punya nilai nombornya. Bila nombor di differentiate, tengok teorem 3.1, differentiatekan constant, dia adalah 0. Dan terms yang ketiga, dia ada ln, tetapi ln itu sebenarnya adalah ln 7 tu constant. Okey, ln 7 tu constant, yang mana fungsi ni dia sebenarnya adalah, kita tekan calculator ln 7, anda akan dapat nilai 1.946 x. Okey, untuk terms yang ketiga ni 1.946x. Maknanya kalau kita nak differentiatekan dia, differentiatekan contoh y, differentiatekan 2x, y prime ni adalah 2. Samalah dengan kes ni. Maknanya kalau kita differentiatekan 1.946x, hasil differentiate ni adalah 1.946. Okey, so kalau kita tengok solution, differentiate x dapat 1, differentiate ni jadi 0. Differentiate yang ini pula dia akan jadi ln 7. Okey. Okey, untuk soalan B. Okey, soalan B, right. Soalan B ni betul. Bukan betul, maknanya soalan B ni adalah soalan yang perlu gunakan teorem 3.7. Okey, yang baru kita belajar tadi. So, kita ada solution kat sini. Y sama dengan 3x tolak 4 log 2 dalam bracket 3x tolak 1. So, kalau anda perhatikan, 3x yang kat depan ni adalah macam yang ni, yang baru saya katakan. Ini adalah teorem 3.2. Okey, so differentiatekan 3x akan jadi 3. Okey, yang terms yang kedua ni teorem 3.7 yang baru kita tengok tadi, iaitu proses differentiate log. So kita jawab dia. Tolak 4 adalah constant, so salin sahaja. Okey, tetapi kalau anda perhatikan dekat sini, dia punya term selepas base ada x tu ada perkali, ada tolak. So kita kena gunakan idea read me. Okey, so tadi dekat read me tadi, okey, kita tengok balik. Dalam readme dah dinyatakan formulanya, yang dalam bracket tu kita lightkan dia macam umpama dia adalah u. So dia akan jadi 1 per u log b e du per dx. Okey, so sama case yang dengan yang ini, dia akan jadi 1 per u log b e du per dx. Okey, tengok depan ni 1 per u, 3x tolak 1 adalah u. Log b, b nya adalah 2, eksponen, dan belakang sekali didarabkan dengan du per dx. Mana dapat 3? Ni yang dalam ni kita differentiatekan 3x tolak 1, kita dapat 3. Okey, kemudian last step kita kena kemaskan 3 maintain, tak ada apa perubahan. 4 yang kat luar bracket ni darab 1 darab 3 jadi 12 per 3x tolak 1 log 2 e. Okey. Okey, untuk soalan C. Okey, soalan C, kita ada soalan kat sini. Fx equal to x cube
plus log E X. Okay. Alright. Macam mana nak jawab dia? Okay, fx tu anda boleh maintain sebagai fx ataupun kalau anda nak ubah sebagai y pun boleh. So, kalau saya maintain, okay, fx equal to x cube plus log ex. So, bila kita prime kan dia, kita bezakan dia. Okay, x kuasa 3 akan jadi 3x kuasa 2 tambah, okay, log e ni juga kita boleh ubah dia sebagai ln x sebab log berjumpa dengan e kan. So bila kita differentiatekan ln x, kita akan jadi 1/x. Siap. Okay. Okay, untuk soalan D, kita salin soalannya. Fx equal to 3x square plus 2 ln 4x tambah 2. Okay, so macam mana nak jawab dia? Okay, sama je macam yang atas tadi. So f akan jadi f prime. Okay, 3x kuasa 2 akan jadi 6x tambah, okay, 2 yang kat depan ni adalah constant, so salin sahaja. Okey, ln 4x tambah 2. Kalau anda perhatikan, fungsi yang bersama dengan x ni ada sebutan, ada pekali dan ada penambah dia. Maknanya kita kena pakai idea yang readme. Okey. So, apa yang idea readme tadi ajar adalah bila kita fungsikan ln y sama dengan ln yang fungsinya differentiable, so dia akan jadi 1/u du per dx. Okey, boleh tengok atas balik. So, kita ada kat sini 1/u 4x tambah 2 darab du per dx, yang dalam bracket ni u, kalau kita differentiate dia, kita dapat 4. So, kita kemaskan jawapan akhir dia, 6x tambah, okay, 2 dengan 4 kat atas ni 8, 4x tambah 2. Yang ini kalau nak kemaskan lagi pun boleh. So dia akan jadi apa? F prime x sama dengan, okey, yang bawah ni anda boleh keluarkan pekali 2. Okey, so dia akan jadi 2x tambah 1. So dia akan jadi 6x tambah, okey, 2 dengan 8 atas ni boleh dimansuh, so dia akan jadi 4/2x tambah 1. Okey, dan last sekali soalan yang E, yang terakhir saya buat kat sini. So fungsinya adalah 4x tolak x kuasa 3 bahagi ln x. Okey, kalau anda perhatikan dekat sini, soalan diberi dalam bentuk pecahan, bermakna kita kena differentiatekan dia dengan menggunakan teorem yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu teorem 3.6, okey, iaitu quotient rule. Okey, so untuk quotient rule, dia ada formula dia. Betul. Teorem 3.6 quotient rule, iaitu kita kena buat, nak cari dia punya y prime dia. Formulanya adalah v u prime minus u v prime bahagi v kuasa 2. Okey. So untuk solutionnya ni, okey, solutionnya, so kita nak cari dia punya f prime lah kan. So nak cari f prime, first kita setting dulu yang atas sebagai u adalah 4x tolak x cube, v adalah ln x. So u prime sama dengan 4 tolak 3x square v prime. Okay, ini baru belajar setiap tadi. Ln, kalau kita differentiate, dia akan jadi 1/x. Okay, so daripada sini kita dah boleh masuk ke dalam formula y prime ni lah. So kita pakai f. So f prime x equal to, okay, v
V adalah yang ni, ln X. V didarabkan dengan U prime, diminuskan dengan U, ni U kita, didarabkan dengan V prime, dan keseluruhannya dibahagikan dengan V kuasa 2. Okey, macam tu. Okey, kemudian fungsi ni kalau mana yang boleh kita kemaskan, semestinya kita kena cuba untuk kemaskan dia lah. So dia akan jadi apa ni? Okey, fungsi yang ni, yang didapat ni, yang darab ni, kebiasaannya ln kita akan pindahkan dia ke belakang. 4 tolak 3x square kita tuliskan di depan. So dia akan jadi 4 tolak 3x square ln x minus, okey, yang ini kita boleh kemaskan dia. So kita ada kat sini minus 4x. Kalau semuanya kita perkan dengan x, dia akan jadi minus kita jangan masukkan terus, takut dia serabut. So 4x dibahagikan dengan x akan jadi 4. Okey, tolak x kuasa 3 dibahagikan dengan x, dia akan jadi tolak x square. Okey, dibahagikan dengan ln x kuasa 2. Okey, kalau kita perhatikan ada lagi yang boleh dimasuk. Terms yang pertama ni kalau kita pisahkan dia punya per, dia akan jadi, okey, 4 tolak 3x square per ln x, sebab salah satu dah dimansuhkan. Lepas tu yang atas ni, kalau kita lihat kat sini, kalau kita kemaskan dia, dia akan jadi, kalau kita buat tambah ni minus 4, ini plus x square. So kita buat plus kat sini, x square minus 4 per ln x square. Okey, siap. Baik, seterusnya kita ada teorem 3.9. So macam yang kita maklum dekat nama subtopik ni lah tadi, dia kata subtopik 3.3 ni ada dua teorem yang akan, ada dua function yang akan diajar, iaitu function log dan eksponen. So kita ada kat sini teorem 3.9 exponential function. So untuk exponential function, okey, kita perhatikan. Okey, eksponen ni adalah fungsi apabila kita punya independent variable kita menjadi kuasa. Okey, seperti yang di bawah sebelah atas ni, if y equal to a power x, then okey, a power x, a tu apa-apa nombor lah. Okey, so a tu adalah dia punya base dia. So contohnya y sama dengan 4 kuasa x, macam gitu. A tu apa-apa nombor. Maka untuk differentiatekan terms ini, y prime dia ataupun dy per dx dia akan menjadi, okey, perhatikan. Okey, dia akan salin dulu, soalan asal tu akan disalin ax, kemudian didarabkan dengan ln a. Okey, bergantunglah, sebab itu kita kena penting kita tengok base nya berapa. So a power x darabkan dengan ln a. So kalau kita guna contoh ni, so dalam contoh ni a kita adalah sama dengan 4. So dia punya y prime dia akan jadi salin 4 kuasa x ln a. A kita adalah 4. So ini dia punya jawapannya lah. Okey, mudah je. Okey, kemudian kita ada yang kotak belah bawah, eksponen juga, tapi eksponennya base-nya adalah e. Memang perkataan eksponen tu sebaiknya gunakan e lah. So kalau dia kata soalan diberi pada awal y sama dengan eksponen x, okey, contohnya memang soalannya dia bagi y sama dengan 3 eksponen x. Macam tu. Soalan yang sama, cuma dia ada constant di depan. Kemudian
Kalau kita nak differentiatekan dia, apa yang berlaku adalah sama. Tak ada apa-apa perubahan yang berlaku pada soalan dan jawapan. Okey, jawapannya akan saling sama dengan soalan. So, bila kita punya soalan kita y sama dengan 3 eksponen x, kalau kita differentiatekan dia, 3 memang constant, eksponen x pun memang akan maintain jadi eksponen x. Okey, so ini adalah dia punya jawapan. 1 markah. Okey. So, kalau anda perhatikan di sini, bila kita differentiatekan eksponen, ni adalah satu benchmark. Bila dia maintain macam ini, menunjukkan eksponen kalau kita differentiatekan berapa kali pun, ingat tak topik pertama kita ada higher differentiation, sesuatu fungsi kita boleh differentiate banyak kali. So katalah soalannya nak cari y double prime, dia maintain 3 eksponen x juga. Y triple prime sama 3 eksponen x juga, dan seterusnya sama. Bermakna exponential function adalah function yang tak akan jadi zero. Okey. Okey, kemudian dekat tepi ni macam biasa kita ada satu box readme, yang mana readme ni adalah box untuk bantu kita selesaikan soalan-soalan daripada teorem, tetapi dia punya soalan tu sedikit berubah di bahagian di bahagian independent variable dia. Okey, kalau yang asal ni anda tengok kuasanya hanyalah x sahaja. Okey, tapi kalau readme ni dia punya x tu dalam terms yang berbeza. Contoh, if y equal to a power u, a tu sama, a tu adalah base, tapi kuasanya bukan x, yang mana kuasa tu adalah satu term yang differentiable. Contoh, okay, given y equal to 3 powernya adalah power 2 tambah x. Macam gitu. X ni dia jadi term, dia kena gunakan ID readme sebab dia punya kuasanya bukan semata-mata x. Kuasanya ada tambah 2, kadang-kadang ada perkali. So maksudnya u ini differentiable. Kemudian macam mana kita nak differentiatekan dia, ni yang akan berlaku. Mula-mula y akan menjadi dy per dx. Kemudian salin balik soalan, sama macam kaedah yang asal tadi, salin balik soalan a kuasa u. Ln a sama juga macam sebelah sini, sama ln a, tetapi di hujungnya perlu didarabkan dengan du per dx. Okey, perlu didarab. Yang ni tak payah darab sebab perkalinya hanya dia punya independent variable-nya tunggal x. So untuk soalan ni kalau kita differentiatekan dia, y prime equal to, okey, ikut tadi contohnya, salin. Okey, kemudian di belakang salin tu kita kena tuliskan ln a. A nya adalah 3. Kemudian didarabkan dengan dia punya hasil differentiate ni. Hasil differentiate ni 2 kalau differentiate jadi 0, x kalau differentiate jadi 1. Okey, so boleh dikemaskan. Okey, ln 3 darab dengan 1 ni hanya jadi 1 ln 3 je. So dia akan jadi 3 2 tambah x ln 3. Okey, tak semestinya 1 kalau depan ni ada perkali, dia akan berubah lah. Okey, ni kebetulan soalannya hasil differentiate-nya 1. Okey, yang bawah punya readme, y equal to exponent u is differentiable, dan okey, kalau yang tadi e kuasa x, tapi ini e kuasa u. So contoh, kalau kita bagi satu contoh, katalah y sama dengan
7 eksponen 5x tambah 8. Ni soalannya. 7 kat depan, yang depan ni jangan risau sebab ni adalah constant sahaja, perkali untuk keseluruhan fungsi. 5x tambah 8. 5x tambah 8 ni kita letkan dia sebagai u. Okay, 5x tambah 8. So hasil differentiate-nya salin EU. EU tu salin, kemudian didarabkan dengan du per dx. So untuk soalan ni y prime nya akan jadi 7 tu constant, eksponen tu salin, didarabkan dengan du per dx. So berapa nak darab ni adalah darabkan dengan 5. Mana dapat 5? Yang atas ni adalah u. U ni awak tulis kat tepi ataupun fikir 5x tambah 8 kalau differentiate dapat berapa. So jawapan akhir boleh diringkaskan menjadi 35 eksponen 5x tambah 8. Okey, cuba tengok dan fahamkan. Okey, untuk example J, okey, perhatikan nota anda. So untuk example J ni kita ada 5 soalan. So setiap soalannya akan mengandungi apa-apa yang pernah kita belajar di atas lah. Okey. So untuk soalan A, kita beri soalannya adalah soalan square root x tambah 3 kuasa x. So square root x ni, tengok solution, square root x ni diubah dalam bentuk yang lebih senang dilihat. Sebab square root x tu kadang-kadang kita tak ingat dia kuasanya berapa, kita ubah dia menjadi kuasa 1/2. Okay, 3x baru belajar kejap tadi. Okay, 3x adalah exponential function. So kita nak differentiatekan dia. Okay, differentiatekan x kuasa 1/2 akan jadi yang ini. Apa yang berlaku? 1/2 kuasa pindah ke depan, turun ke depan, x, kemudian x nya kuasanya ditolakkan dengan 1/2. Okey, dapat negatif 1/2. Okey, 3 kuasa x pula. Okey, 3 kuasa x baru tengok kat teorem sekejap tadi. Okey, 3 kuasa x ni masuk dalam teorem yang pertama ni lah. Okey, yang ni. Okey, base nya adalah a. So a nya adalah 3. So ni hasil differentiate nya. So apa yang kita ada dekat situ? Okey, 3 kuasa x, kita akan dapat dia 3x ln 3. Okey, so kat sini siap lah. Okey, untuk soalan B. Untuk soalan B kita ada y sama dengan x kuasa 2 tambah 3 eksponen 2x tolak 1 ditolakkan dengan eksponen 3x. Okey, kalau anda perhatikan soalan ni yang depan ni differentiate macam biasa. Okey, jadi 2x. Yang dua terms di belakang ni, ini dan ini, kita kena pakai eksponen yang read me. Kenapa? Sebab dia punya perkali x ni tu ada perkali, ada 2 dan belakang ni ada 3. So ni solutionnya. Okey. So kalau eksponen, ingat tak tadi kat atas cakap eksponen, kalau dia suruh eksponen, kita just salin balik je sebagai jawapan. Okey, 2x tambah 3 sebab constant, 2 eksponen 2x tolak 1 didarabkan dengan 2. Okey, mana datang 2 ni? 2 yang ini di belakang ni adalah du per dx, hasil daripada differentiate yang 2x tolak 1 dapat 2. Okey. Alright, kemudian minus eksponen 3x. Okey, eksponen 3x kalau differentiate pun jadi eksponen 3x. Kemudian ada 3 pula kat belakang. 3 ni adalah hasil differentiate kuasa 3x, dapat 3. Kemudian dikemaskan. Okey. Okey, untuk soalan C. Okey, untuk soalan C kita ada dekat situ fx sama dengan 1/x tambah 7 ln 2x tolak 1 tambah 3 eksponen x. Okey. Okey,
Alright. Soalan ni dia ada log dan dia ada eksponen. Jadi kita kena tahu dua-dua lah. Okey, untuk jawab dia, mula-mula saya tak nak terus jawab. Saya nak ubah suai dulu yang 1/x ni sebab tak clear dia punya kuasa dia berapa. So kita kena clearkan dia punya kuasa. Dia akan jadi x kuasa negatif 1 tambah 7 ln 2x tolak 1 tambah 3 eksponen x. So dia punya f prime. Okey. X kuasa negatif 1 kalau kita differentiate dia akan jadi negatif 1 pindah ke depan, negatif 1 pindah ke depan, tapi satunya saya tak tulis, saya just bawa negatif saja. X negatif 1 tolak 1 negatif 2. Okey, tambah 7. Okey, 7 ni constant salin. Okey, untuk ln, okey, kena tengok balik tadi teorem yang dekat atas tadi. Okey, kena tengok teorem 3.7. 3.7 ke 3.8 tadi? Okey ni, kena tengok teorem yang belah sini, teorem 3.8, sorry, 3.8. Tapi dia dalam keadaan yang boleh differentiable, dia punya dalam bracket tu, so kita pakai yang read me. Okey, so teoremnya ajar kita kena satu perkan 2x tolak 1 ni. So dia akan jadi 1/2x tolak 1. Kemudian didarabkan dengan 2. Mana datang 2? 2 datang daripada ni. Dalam ni adalah u. U ni kalau kita differentiate dapat 2. So tambah. Okey, 3 eksponen x yang baru kejap tadi. Okey, eksponen kalau di differentiatekan dia kekal eksponen, tapi kena tengok x nya. Kalau dia x sahaja lagi senang, salin sahaja. Okey, jawapan akhir kalau boleh dikemaskan. So yang ini kalau kita kemaskan dia akan jadi negatif 1/x² tambah 7 darab 2 14/2x tolak 1 tambah 3 eksponen x. Okey. Okey, untuk soalan D. Okey, perhatikan soalan D. Fx sama dengan x kuasa 4 tolak 7x kuasa 3 tolak eksponen x tolak 1. So dekat sini dia ada eksponen 4 kuasa x eksponen x tolak 1 pun eksponen. So kalau kita solutionkan, kita jawab dia. Okey, 4 kuasa x akan jadi 4 kuasa x ln 4 tolak 7 14 21 x kuasa 2. Okey, yang ini pula dia akan jadi tolak eksponen x tolak 1 darab 1. Kenapa darab 1? Darab 1 ni adalah hasil differentiate yang atas ni. Okey, so dia boleh kemas 4x ln 4 tolak 21x² tolak eksponen x tolak 1. Alright. So okey, last sekali untuk soalan E. Untuk soalan E saya nak minta anda cuba sendiri. Okey. Tapi untuk soalan E ni kalau anda perhatikan, dia bagi kita soalan dalam bentuk berdarab macam ini. Maksudnya kita kena buat pakai teorem tak ingat nombor berapa, tapi teorem yang product rule. Okey, teorem 3 berapa. Okey, boleh tengok video sebelum ni. So untuk product rule kita akan set ni sebagai u, ni sebagai v. Kemudian kita akan cari du per dx dan dv per dx. Kemudian kita masukkan ke dalam formula u v prime tambah v u prime. Okey, saya akan share dia punya jawapan dia. Baik, seterusnya kita ada subtopik 3.4, differentiation of trigonometric and inverse trigonometric function. So tajuk ni sendiri dah tahulah, kita akan differentiate trigo. Okey, so trigo, untuk trigo yang normal, sin, cos, tangent, cosine, sec dan cot, kita akan listkan dalam teorem 3.10. Kalau teorem yang inverse,
sin inverse, cos inverse dalam teorem 3.11. Okey. So untuk kita tengok dulu teorem 3.10. Y sama dengan, okey, dalam ni ada banyak. Yang pertama, Y sama dengan sin X. Sin X kalau dibezakan dia akan jadi cos X. Okey. Seterusnya, yang kedua, kalau cos X kalau dibezakan dia akan jadi negatif sin X. Okey, tan X kalau dibezakan akan jadi sec square X. Okey. Cosec nombor 4. Okey, cosec X kalau di differentiate akan jadi negatif cosec X cot X. Okey, yang kelima, sec X kalau differentiate jadi sec X tan X. Dan yang keenam, cot X. Okey, kalau di differentiate akan jadi negatif cosec square X. Okey. So, ni semua kena tahulah. Okey, susunannya. Cuma yang paling penting adalah yang 3 di atas ni lah yang paling selalu digunakan. Untuk inverse pula 3.11. Okey, kalau sin inverse X didifferentiatekan akan jadi 1 per square root 1 minus X square. Cos inverse X akan jadi negatif 1 per square root 1 tolak X square dan sebagainya. Okey, ni semua kena follow lah apa yang dinyatakan di sini lah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok info yang dekat bawah ni. Kita ada readme. So readme ni macam biasa, dia adalah satu tambahan info yang diperlukan kalau fungsi pada kita tu diberi bukan semata-mata X. Contoh, kalau fungsi trigo yang diberi pada kita Y sama dengan sin 7x tambah 3. Ni maksudnya, iaitu fungsinya tu kalau anda lihat dia punya selepas trigo sin, cos ataupun tangent tu dia bagi dalam bentuk 7x tambah 3. X nya ada perkali dan ada tambah. Maknanya 7x tambah 3 ni kita setkan dia sebagai U. Okey. So sebab U tu adalah differentiable. So bila kita dapat fungsi bentuk macam ini, kita kena differentiatekan dia akan jadi dy per dx sama dengan cos U du per dx. Okey. So tengok balik yang atas tadi, sebab kita dah cakap sin kalau dia differentiatekan dia akan jadi cos. Okey. Cos kalau differentiate akan jadi negatif sin. Bermakna untuk soalan yang di bawah tadi, sin akan berubah penulisannya daripada sin keseluruhannya akan berubah menjadi cos. Cuma beza ditambahkan di belakangnya dengan operasi darab du per dx. Okey, minta maaf ini salah tulis. Repair nota anda. So kalau soalan diberi pada kita y sama dengan cos u, kalau kita differentiatekan dia, okey, cos tengok atas tadi, cos akan berubah jadi negatif sin u, belakang kena darabkan dengan du per dx dan seterusnya. Okey, apa-apa lagi yang seterusnya pun kena follow lah. Okey, contoh lagi satu. Kalau fungsinya diberi dalam bentuk coid, y sama dengan coid u. Kalau kita differentiatekan dia, okey, kalau kita differentiatekan coid u ni, dia akan jadi y prime sama dengan, kita tengok formulanya. Okey, coid dia kata berubah menjadi negatif cosec square. So dia akan jadi negatif cosec square u darabkan dengan du per dx. Okey, depends pada dia punya soalan lah. Alright. Okey, tengok example K. Ada 4 soalan, 2 daripadanya dah dinyatakan jawapan. Okey, kita nak revise, betul ke? Okey, untuk A, dia beri soalannya y sama dengan sin dalam bracket 2x tolak square root x. So, kalau anda perhatikan jalan kira, mula-mula saya akan ni ada salah ni kat sini. Sin 2x, okey, sin 2x yang sebenarnya. So, dekat sini sepatutnya adalah okey, kat sini adalah sin 2x tolak x kuasa 1/2. Saya kemaskan cara penulisan dia.
Okey, kemudian dy per dx ni adalah sin akan berubah menjadi cos. Tapi cos tu yang dalam bracket tu masih sama ikut soalan asal. So dia akan jadi cos 2x. Kemudian 2x ni kalau di differentiatekan akan dapat 2. Okey. Lepas tu yang belah belakang kita differentiatekan, pindahkan ke depan. 1/2x kuasa negatif 1/2. So jawapan akhirnya akan jadi, okey, 2 yang kat belakang ni adalah constant. Pindahkan ke depan. 2 cos 2x tolak 1/2 square root x. Sorry ada pembetulan kat sini. Okey, untuk soalan B, soalannya adalah y sama dengan 3 tan x tambah 2 tan inverse x tambah eksponen x. So dia punya dy per dx. Okey, tengok formula atas. Tan akan jadi sec square. Tan inverse akan jadi 1/1 tambah x square. Eksponen maintain. Okey, eksponen dah tengok dalam teorem sebelum ni, eksponen kalau didifferentiatekan dia kekal sama. So ni dia punya jawapan lah. Okey, untuk soalan C, okey, fx sama dengan 2 sec x tambah tan 5x. So jawapannya adalah, okey, f prime x sama dengan, okey, 2 adalah constant. Okey, sec x kita kena tengok teorem atas. Okey, sec x akan jadi sec x tan x. Okey, so kita ada kat sini sec x tan x tambah, okey, tan 5x. So bila tan 5x, kita kena ingat, kita ikut dulu konsep tan. Tan kalau kita differentiate, kita akan jadi sec square. So dia akan jadi sec square 5x. Tapi di hujungnya kita kena darabkan dengan du per dx 5. So jawapannya adalah 2 sec x tan x tambah 5 sec square 5x. Alright. Dan yang last sekali untuk soalan D, cari y double prime for y bla bla bla. Okey, kalau anda perhatikan di sini, soalannya minta double prime, maksudnya dia suruh kita differentiate 2 kali. Okey, kalau kita differentiate kali pertama, okey, y prime kita akan dapat 9x square tolak 2. Okey, cos kalau differentiate akan jadi negatif sin. Okey, disebabkan dalam ni differentiable, so kita kena darabkan dengan hasil differentiate dalam ni dapat 3. So y prime adalah 9x square tolak 2 tolak 3 sin 3x tambah 4. Okey, itu kali pertama. Okey, untuk differentiate kali yang kedua, okey, differentiate kali yang kedua, okey, kita akan jalan daripada yang differentiate kali pertama ni, y double prime equal to, okey, ni adalah 18x, 2 akan jadi 0. Okey, tolak 3 tu constant salin, sin akan jadi cos. Okey, disebabkan yang dalam bracket ni differentiable, kita kena darab dengan du per dia, ada 3 lah. So y double prime adalah 18x tolak 9 cos 3x tambah 4.